Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang para pelajar di sekalian. Kita berjumpa lagi pada hari yang ke-6 untuk sesi AdMaths. Siapa yang masuk sesi Maths tadi, kita berjumpa lagi baru sebentar tadi, 10 minit kita berehat. Dan untuk yang hanya ambil AdMaths sahaja, kita jumpalah pada hari ini bersama-sama untuk menyambung lagi legasi kita 7 hari bersama PTIN. Ya, gegarkan 7 hari bersama PTIN. So guys, dah ready ke guys untuk kita punya sesi AdMaths petang ni? Ataupun perlu lagi sir, sir, 2 minit saya nak ke tandas. Sir, sekejap, saya nak minum jap. Sekejap, saya nak pergi ambil charger. Ya. Dah ready ke semua ni guys? Dah ready. Alhamdulillah. Oh, Nabil ada ya, Nabil. Oh, okey lah kalau macam tu complete lah pembukaan masa Maths Nabil. Ending AdMaths tu pun Nabil juga penutup untuk 7 hari tu. Ya. Okey. Ready? Bismillah. Alright, so Alif Al-Khair kita pun ada juga ya. Ready? Kata Hanani Nizam. Okey, baik. Para pelajar yang dikasihi sekalian, hari ini kita nak bincangkan dengan kita punya satu chapter, yang mana chapter inilah chapter sambungan daripada semalam. Semalam kita bincangkan chapter apa? Chapter 4 ya, which is kita punya index, surd dengan logarithm. Dan sebelum ending pada sesi semalam tu ya, saya minta tanya kepada kawan-kawan semua ya. Adakah kita perlu untuk discuss log? Kata perlu. Jadi apa yang saya buat, patutnya hari ini kita nak masuk janjang ya, progression. Tapi sebabkan semalam kita sempat cover index saja, surd dengan log tak sempat. So hari ini kita akan cover untuk log. Okey, semua setuju? Kalau tak setuju pun memang kena setuju juga. Sebab bahan yang saya sediakan memang bahan tambahan untuk log. So, nak buat untuk progression boleh? Boleh, bahan memang dah ada dah. Tapi saya dah lajakkan untuk esok. Okey, so kita buat log dulu ya. Okey. Untuk sesi log ni, saya tak nak panjang-panjangkan cerita, kita terus jump pergi kepada soalan dulu boleh? Takut tak sempat nak cover semua kan untuk log tu. Saya sediakan bahan dekat sini. Okey, mari kita tengok dekat bahan apa yang saya sediakan. Okey. Log ni sebenarnya, memang ramai kata log ni susah. Sebab tu semalam saya kata, senangnya log. Sebab kita nak ubah mindset, log ni sebenarnya senang. Yang pertama, untuk senangkan log ni, kamu kena tengok pattern dia dulu. Tengok pattern dia dulu. Ya. Baik, kalau kamu perhatikan, soalan yang saya paparkan di skrin kamu ni adalah salah satu daripada pattern soalan-soalan yang akan ditanya kepada kamu. Kalau kamu tak jumpa esok, kamu jumpa buka sekolah nanti. Kamu tak jumpa buka sekolah nanti, kamu akan jumpa masa exam awal tahun nanti. Ya, masa form 4 lah kan, form 4 nak masuk form 5 nanti. Ya. Kalau kamu tak jumpa masa tu, kamu mesti jumpalah sama ada trial ke, exam mid-year ke ataupun SPM. Mesti jumpa pattern ni. Kamu perhatikan. Pattern soalan ni, dia suka bagi yang given-given ni. Dan biasanya, soalan given-given ni, kita akan gunakan maklumat yang dia bagi dekat sini untuk expresskan benda ni in terms of M dengan N. Ya. Dan kamu kena kaitkan dengan apa maklumat yang dia bagi. Bila kita perhatikan kepada maklumat yang kita ada dekat situ, perhatikan betul-betul. Ya. Yang kita ada sekarang ni adalah log asas berapa ni guys? Log asas berapa? Untuk yang maklumat yang dia bagi tu. Dia adalah asas 3. Ya Hanisa, terima kasih. Ya. Baik, dalam satu-satu log, kamu kena tahu dulu di manakah kedudukan kita punya base dulu. Ya. Ini kita panggil sebagai base A. Ya. Yang kalau sesamakan dengan M, ini kita panggil sebagai indeks sebenarnya. Ya, dalam sedar tak sedar ini sebenarnya adalah indeks kita. Ya, ataupun bahasa Inggerisnya indeks juga. Ya, bahasa Melayunya apa? Bahasa Melayunya adalah asas. Baik, masihkah kamu ingat lagi siapa yang join sesi matematik sebelum ni? Siapa yang join sesi kita punya AdMaths semalam ya? Jadi kamu perhatikan asas ni kita ada sebut dalam kita punya indeks kita. Sama jugalah macam ni guys ya. Macam kita punya log ada kaitan dengan indeks betul. Samalah juga macam kita punya apa ke nama bab tu ya. Yang kita belajar gitu tu, yang 1 hingga 9, 1 hingga 10 tu. Number base matematik kan. Jadi number base ni dia ada satu base dia, number base. So dia ada A kuasakan dengan M, betul tak? Kalau A kuasa dengan M dalam indeks ke number base ke, yang A ni kita panggil sebagai apa? Yang A ni lah yang kita panggil sebagai asas kita. Ya, Dahlia betul nombor asas ya. Yang ni kita panggil sebagai asas ataupun base. Sir, dalam log ni ada kaitan ke asas yang indeks dengan ni? Ada. Ini A ni nampak, sebenarnya kedudukan dalam indeks dia berada macam ni. Bagaimana nak buat saya tunjukkan ya.
Yang M ni lah yang kita panggil sebagai kuasa ataupun dalam bahasa ni sebenarnya kita panggil sebagai indeks, ya, indeks. Baik. Sebab itu sebenarnya benda ni dia ada kaitan. Okey, perhatikan guys. Ini adalah satu benda yang biasa yang saya gunakan dengan pelajar-pelajar saya. Yes, teknik tendang ke cikgu? Betul. Harith dah pernah jumpa dengan cikgu ke? Teknik tendang ni. Teknik tendang. Teknik tendang ni kita akan cuba untuk menendang-dendang dia. Kita cuba tendang ni. Nak tendang siapa dengan siapa? Okey guys, tengok baik-baik ya. Kita nak tukarkan daripada log form kepada index form. Kita akan cuba untuk tendang-tendang. Siapa nak tendang siapa? Baik, kita tengok dekat A ni. A ni akan tendangkan M, naik ke atas. Ya, log tu akan hilang sebab kita nak tukarkan log dalam indeks. Maka yang tinggal hanya B sama dengan A dah tendang M naik ke atas. Maka A dah replace kuasakan dengan M. Nah guys, kita dah dapat dah satu benda ni, iaitu kita punya A ni adalah kita punya A dekat sini. Nampak? Okey, inilah yang kita panggil sebagai hukum yang mana hukum yang pertama yang kita nak tengok. Sebenarnya bukan hukum ya. Dia hanya kaedah untuk menukarkan log form into the index form. Okey, tak apa. Baik, sebab itu kalau kita perhatikan dekat sini, ini tak melibatkan hukum tendang ya. Dan kita perhatikan untuk yang pertama ni dia bermain dengan asas 3, base 3. Ya, yang ini asas 3, base 3 juga. Kalau soalan dia suruh ungkapkan, kamu tengok sini, ini kita panggil sebagai base juga. Base berapa guys? Base berapa yang kita ada kat situ? Untuk soalan ni dia tak pakai soalan base 3. Maklumat dia bagi base 3 tetapi dia bermain dengan base. Yes, YB, terima kasih ya. Hanisa Lutfan. Dia bermain dengan base 9. Maksudnya, idea pertama yang kita tengok untuk menyelesaikan soalan ni, tengok baik ya. Log 980. Kita kena pakai cara untuk tukarkan log 9 kepada log 3. Tukarkan log 9 kepada log 3. Macam mana nak tukarkan log? Okey, ada dua cara. Saya akan tunjukkan kedua-dua cara. Okey, baik. Yang ini tadi kita kata ni. Baik, nak tukarkan log, kita tengok baik-baik ya. Yang ni asasnya base-nya berapa? Base-nya adalah A Base-nya adalah A Sekarang ni, kita katakanlah saya nak tukar kepada base apa? Base C. Sekarang base dia adalah A. Nak tukar base C ataupun base 10. Kita buat apa? Kita buat dulu. Kata nak tukar base 10 ya. Log base 10 bahagi dengan log base 10 macam tu. Nak tukar base C, tukarkan log C bahagi log C dulu. Nak tukar kepada log Z, tukarkan log Z, sini pun log Z. Nak tukar log 3, tukarkan sini jadi log 3, sini log 3 juga. Atas T, raudah ya. Atas T B, yang A ni asas yang lama, kita akan letakkan di bahagian sini. Ya, inilah cara untuk menukarkan base kita. Okey, mari kita tengok kat sini ya. Jadi log 9 ni nak tukar kepada base berapa? Saya kata kita tukar kepada base 3. Kenapa nak tukar base 3 kawan? Sebab yang ini nampak dia gunakan base 3. Sebab kita nak gunakan maklumat log base 3 ni, asas 3 untuk kita masukkan ke dalam ni. Tapi stuck. Sebab apa? Sebab sini base 9. Kita tukar dulu siap-siap. Log 3 bahagi dengan log 3. Ini cara untuk tukarkan asas dalam log ya. You want to convert ataupun change kita punya log kita. Okey. Baik, atas kekal 80, bawah letak 9. Guys, 9 ni sebenarnya kamu boleh tukar kepada apa? 9 juga, sebab ni base 3 9 boleh tukar kepada base 3. Dia bersamaan dengan apa? Dia bersamaan dengan base 3 kuasa 2. Terima kasih, Raudah. Ya. Log 3, 80 perkan dengan log 3, 3 kuasakan dengan 2. Kenapa kita nak tukarkan kepada base 3? Sebab 2 ni boleh tendang ke depan. Ini salah satu daripada hukum law of logarithm. Kuasa boleh tendang depan. Maka yang tinggal apa? Log 3 80 tu. Okey, 80 ni sebiar je. Patah awal-awal tu kita boleh ubah dah. Tapi saja saya nak tunjuk step kamu yang bawah kita settlekan dulu. Dia jadi log 2 log 3 3. Guys, log 3 3 tu sama dengan apa? Log 3 3 sama dengan apa? Sama dengan 1. Good. So kalau log A sama dengan 1, log B sama dengan 1, log 10 sama dengan 1, log Z sama dengan 1, log 3 3 pun sama dengan 1. Maka log 3 3 sama dengan 1, maka yang bawah ni hanya tinggal 1 saja. Tapi dekat atas tu, 1 darab 2 ya, 2 darab 1 2 ya. Anissa, thank you. Baik. Dalam kes ni guys, yang atas ni kita perlu buat sesuatu lah kawan. Kita perlu buat sesuatu. Sebab yang bawah dah selesai, tapi yang atas tu kita nak kaitkan log 3 dah cantik dah.
Tapi 80 tu nak kaitkan dengan 2 dan juga 5. Okey, yang ini kamu kena cerakinkan dia. Masih ingat lagi tak sekolah rendah? 80 tu kita boleh pisah-pisahkan. Apa yang darab berkaitan dengan 2 dengan 5 lah dapat 80. Okey, cuba-cubalah. Kalau saya tak nampak lah, tak nampak, kamu boleh buat pakai macam kita punya lowest common multiple. Okey, Dahlia dah nampak 5 darab 2 kuasa 2. Macam tak ngam je Dahlia. 5 darab 2 kuasa 2 sama dengan 20 kan? 2 kuasa 4 kot. Tak boleh juga kan? Betul lah, 2 kuasa 4 darab 5 Raudah ya, betul. 2 kuasa 4 darab 5. Tapi saya nak ajar, setengah-setengah pelajar, dia tak nampak atau cara macam mana. So kita gunakan macam lowest common multiple tu guys. Kita nak cari faktor dia. Boleh? Kita cari faktor dia. Jadi kita bahagikan dengan 2. Ada pelajar yang tak nampak, kita buat macam tu. Bahagi 2. 80 bagi 2 apa? 40. Bahagi lagi dengan 2. Dapat apa? 20. Kan? Lepas tu bagi lagi dengan 2. Dapat 10. Bahagi lagi dengan 2. So bahagi 2 dapat apa? Dapat 5. Boleh bagi 2 lagi tak? Dapat puluhan tak cantik kan? Bahagi dengan 5. Dapat 1. Inilah hasil darab dah. Cuba ambil kalkulator. 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 5. Dapat apa? Dapat 80. Betul? Jadi maksudnya yang atas ni kita boleh tukarkan kepada log 3 dalam kurungan. Takkan kita nak buat panjang-panjang. 2 darab 2 darab 2 darab 2 sebanyak 4 kali ni. Kita terus buat 2 darab 2 darab 2 darab 2. Asas kita kata 2 kuasa dengan 4 darab dengan 5. Maka kita buatlah 2 kuasa 4 darab dengan 5 macam tu. Okey, setakat ni faham ke faham guys? Saya nak baca soalan Hanisa. So kalau kita senaraikan kuasa 2 dulu, kuasa 2 sempurna, lepas tu try bahagi satu-satu, boleh sesuai tak? Kuasa 2 sempurna boleh. Tapi nanti kamu akan nampak macam, soalan ni mungkin boleh lah sebab you akan nampak macam kuasa 2 sempurna kan. 1, 4, 9, 16 kan. So 80 bahagi dengan 16 you dapat 5. So 16 darab dengan 5. Boleh lah. Tapi kalau kata contoh soalan tu melibatkan 30. Boleh ke gunakan kuasa 2 sempurna? Kejap fikir sekejap. Saya rasa macam tak ngam. Sebab mungkin soalan ni kita nampak kuasa 2 sempurna. Tapi ada setengah-setengah soalan dia tak melibatkan kita punya kuasa 2 sempurna. Mungkin dia melibat hanya semua kita punya kuasa 1 je. Contohnya kan. Katalah 3 darab 5 darab 7. Contoh je tau. 15, 7, 105. Contohnya log 3, 5, 105. Kalau kita senaraikan kita punya kuasa 2 sempurna, kita tak akan dapat apa yang kita nakkan tu. Ya. Sebab tu saya kata the best cadangan, the best advice untuk you, suggestion untuk you, kalau nak buat, cuba buat untuk pembahagian macam ni lah. Kalau lah rasa memang tak ada idea langsung. Tapi sebenarnya kalau kamu biasa nanti, kamu akan nampak kaedah kalkulator tu, kamu main kaedah bahagi-bahagi cuba-cuba je. 80 tu macam boleh bahagi dengan 5 je. Sebab apa? Sebab nampak ada unsur 5, nampak tak? Okey. Baik, 5 dengan 2 tu. Mungkinlah kalau saya ingat kita punya Hanisa, Hanisa Lutfan, ya, akan ambil masa lah dalam exam. Dia ambil masa sikit je tapi selamat. Tapi saya ingat Hanisa Lutfan dia ada idea lah. Saya baru faham lah, saya rasa Hanisa kata apa. Kita nak senaraikan 2 dengan 5 ni, kuasa 2 sempurna. Boleh lah, cuba you buat 2 dengan 5. Lepas tu you buatlah 2 ni ada 4, kuasa 2 sempurna kan, 8, lepas tu ada 16, lepas tu ada 32. Yang ni pula 5, 25, 125 tak logik lah sebab kita nak 80 je kan. Maka kamu bolehlah cuba-cuba darab nombor-nombor ni. Sebab dia memang kadang-kadang ada benda dalam ni. Boleh cuba. Ya. Okey, boleh guys? Boleh semua setakat ni? Okey, jadi dalam kes ni, boleh ya? Alhamdulillah. Wow, Haras dah join. Haras kita. Yes, Haras KJP. Ya, dia adalah kita punya books person. Dia akan keluarkan definition dia. Alright, okey, boleh ya? Okey, alhamdulillah. Okey. So seterusnya kita akan tukarkan yang atas tu, yang numerator tu ke atas. Guys, dalam log darab boleh pisah kan? Darab boleh pisah. Darab pisah jadi apa? Salah satu hukum log, kalau kita ada log A M times N, kita boleh pisah jadi apa? Yes, tambah. So dia kita apa? Log A M plus log A N. Kalau darab pisah jadi tambah, kalau bahagi pisah jadi apa? Bahagi pisah jadi tolak. Begitu. Gitu cerita dia. Tapi dalam kes ni kita perhatikan, dalam single log ni dia bermain dengan darab, bukan bahagi ya, darab. So kita boleh pisah dia siap-siap. So kita apa? Log 3, 2 kuasa 4. Guys, 4 saya tendang ke depan lah. Sebab kuasa 4 kan, kita tendang ke depan. Ya. Tambah dengan log 3, 5. Bahasa sebenarnya log 5 asas 3 tapi biasa orang sebutlah log 3, 5 tu faham-faham je lah kan. So letakkan 2. Guys, kita dah menuju kepada jawapan akhir. Apakah jawapan akhir kita? Log 3, 2 tu. Log asas 3.
ya, log asas 3 2 sama dengan apa? Sama dengan M. Maka dia akan jadi 4M lah kat sini. Log 35 pula sama dengan apa? Log 35 sama dengan N. Maka kita akan 4M tambahkan dengan N, kita bahagikan dengan 2. Maka inilah jawapan akhir kita untuk soalan pertama. Tada! Ini jawapan akhir kita. Nak screenshot dipersilakan. Ya, nak screenshot dipersilakan. Boleh. Okey. Ada juga guys. Ada juga cadangan yang mana contoh kan, kalau log 9 tu 80, kamu boleh turunkan kepada log asas 3 dengan cara apa? Kalau kamu punca kuasa 2 kat sini, sini pun akan jadi punca kuasa 2. Boleh? Ya. Jadi kita akan buat log punca kuasa 3 dia akan jadi macam nilah, punca kuasa 2 bagi 9 adalah 3. Yang ni punca kuasa 80 lah. Yang ni play safe sikit lah guys. Maksudnya kita tak perlu buat pembahagian macam tadi tu. Ya, boleh kita punca kuasa. Kalau you kuasa 2, sana jadi kuasa 2. Kalau you punca kuasa, kenapa saya nak punca kuasa? Sebab saya nakkan 3. Maka kuasa 1/2 juga sama dengan apa? Kuasa 1/2, punca kuasa 2 juga sama dengan apa? Kuasa 1/2. Turunkan ke depan, maka 1/2. Dalam ni akan ada log 3 80 lah. Yang mana 80 tadi adalah hasil dari apa? 80 adalah hasil daripada log 3 16 darab dengan 5 kan? Ataupun 2/4 tadi. Lepas tu kamu buat 1/2 dalam kurungan log 3 2 0/4 kan? 4 log 3 2. Ini cadangan tambahan tau, cadangan lain ya. Boleh guna idea ni juga. Lepas tu kita boleh pisahkan dia 1/2 darab 4, kembangkan, expand. 1/2 darab 4 sama dengan 2. Log 32 sama dengan M. 1/2 darab kat sana, so tambah dengan 1/2 N. Alamak, macam tak dapat je. Oh, dapat lah, dapat. Cuma kita dah asingkan. Ya, benda ni macam Khair Muazzam kata dia nak asingkan. Boleh. 4M over 2 plus 1 over 2N lah. So, you dapat 2M plus half N. Nah, kamu dapat jawapan yang sama juga menggunakan kita punya kaedah yang saya tunjukkan tadi, konsep punca kuasa. Ataupun mungkin kamu rasa macam kamu nak daripada 3 nak kuasa 2. Maka jadi, contohnya, 3 kuasa 2 sama dengan log 9. 4 sama dengan M. Kamu kuasa 2 yang ni tapi tak kacau dekat M tau. Dia hanya kacau dekat sini je. Yang ni pun sama. Log kalau 9, dia akan jadi 25. Sir, apa benda ni sir? Dalam sekolah saya tak pernah belajar benda ni. Ya, ada tak yang baru pertama kali tengok benda ni? Yang saya tunjukkan warna biru-biru ni. Yang pertama kali, yang tak pernah tengok pun. Biasa saya gunakan kaedah yang pertamanya ni, sir. Yang mana pertama kali saya memperkenalkan yang warna biru ni, sebenarnya dia ada satu konsep, dia bukan law lah sebenarnya. Dia macam law juga. Tapi biasanya di lepas SPM you akan belajar. Contoh kan, kalau you kuasa 2 kat sini, sini pun kena kuasa 2. So kalau sini, kalau contoh you nak punca kuasa 2 bagi A, maka sini adalah punca kuasa 2 bagi M juga. Contoh. Kalau katalah asal dia A dengan M lah. Apa yang you buat dekat A ni, dia biasanya kuasa 2 ataupun punca kuasa je. Kalau you nak kuasa 3, maka sini pun kuasa 3. Yang ini guys, yang ini dalam SPM tak ditunjukkan. Tetapi kamu boleh gunakan juga. Sebab dia memang log juga. Tapi lepas ni kamu further study masuk dalam STPM ke, A-level ke, dalam matriculation, university esok-esok ni, kamu akan nampak benda-benda tu akan permainan dia akan main juga. Ya, sebab itu dalam SPM biasanya tak ada halangan lah untuk kamu gunakan juga. Cuma dalam silibus dia tak tunjukkan. Dia hanya tunjukkan benda-benda yang saya tunjukkan di peringkat awal tadi. Ya, so clear ya. Clear benda tu. Okey, kita move kepada soalan yang seterusnya. Guys. Siapa ni? Dewi Naf'an Khuzandria. Cara saya ajar buat AdMath nampak easy. Alhamdulillah. Terima kasih. Kongsi-kongsikan dengan kawan-kawan kamu juga apa yang kamu belajar hari ni. Buat video sikit. Geng kelas-kelas kita. Aku belajar satu teknik lah hari ni. Ataupun aku belajar lah benda ni mungkin korang terlupa kan. Share dengan dia orang. Kalau beranilah. Kalau tak berani tu, buatlah solution ke bagi latihan sebagainya. Nah tu, Haras dah bagi jawapan dah. X is equal to 3. Sambil saya baru buka soalan dah dapat jawapan dah. Siapa lagi dapat jawapan macam Haras? Come on. Jawapan dia adalah 3. Guys, saya tunjukkan ini juga adalah pattern untuk soalan apa? Soalan yang mana, tengok baik ya. Soalan nombor 2 ni adalah pattern dalam soalan exam ataupun you akan jumpa soalan pattern-pattern ni. Aduh, baru nak salin tapi Haras dah dapat jawapan. Aduh. Guys, sekejap guys saya tunjukkan sejak balik semula dalam AdMath semalam ya.
Semalam dalam ADMAT kita katakan juga ada pattern-pattern dia. Masih ingat lagi tak pattern-pattern soalan ADMAT? Soalan ADMAT kalau macam ni, kamu tak perlu nak pecah-pecahkan dan let M tu. Kamu terus boleh pindah-pindah ataupun kamu boleh selesaikan dia terus kan. Yang ini ni, yang kena let M ni, kamu nampak ada dipisahkan oleh tambah ataupun tolak. Kita akan pisahkan 5 kuasa Y darab dengan 5 kuasa 3. Nampak? Ini pattern dalam soalan indeks. You akan jumpa guys. You akan jumpa soalan ni, pattern ni guys. Ya. Yang ini pun sama. Okay. So, boleh pisahkan dulu. Jadikan 3 kuasa 2. Lepas tu, yang ini compare, just compare je. Okay. Baik. Yang hari ini yang saya tunjukkan juga adalah pattern dalam soalan exam. Pattern-pattern adalah soalan ADMAT yang memang ni adalah orang kata apa? Yang common use lah dalam exercise. Dalam exam equation, common use. Log, diberi log ni. Lepas tu kamu kena bagikan dalam base, kita punya unknown M dengan N. Ini pattern dia juga. Harus dah betulkan dah. X is to half, is not 3. Right. Bila kamu nampak pattern ni guys, okey, perhatikan. Ada pelajar yang dia buat apa guys? Alamak, sedihnya sir. Mungkin dia memang dia ada masalah dengan log ni lah. Log ni macam tak boleh bawa kau team lah. Tak boleh bawa kawan. Ada kawan kita, dia pergi pisahkan ni guys. Persoalan, hukum mana yang dia gunakan untuk pisahkan ni? Yang saya tunjukkan dekat sini. Hukum mana yang dia gunakan untuk pisahkan ni? Bukan X half tu yang cikgu tunjuk tadi. So, X itu 3. Okay. Boleh ke tidak untuk kita pisahkan on the right hand side ni? Isu dia, boleh ke tidak, boleh tak kita pisahkannya on the right hand side? Tak boleh guys, tak boleh. Memang hari ni kamu kata tak boleh. Tak. Mungkin akan ada orang baru perasan rupanya, macam betul je sir. Tapi sebenarnya dalam diam, kita dah termasuk dalam perangkap. Perangkap bukan dibuat dalam soalan exam, tetapi perangkap diri kita yang confused dengan apakah law yang kita nak pakai. Sir, apa maksud sir? Sebenarnya kalau kamu perhatikan balik, macam sir kata tadi, kalau kamu nak pisahkan, kalau single log, pisahkan jadi tambah. Nampak? Single log ni single lah, single log, darab ni baru pisah jadi tambah. Mana ada kita kata single log ni tambah boleh pisahkan jadi tambah? Tak ada. Dalam hukum log mengatakan bahawa sekiranya dalam kurungan ni darab, baru kamu boleh pisahkan jadi tambah. Gang, inilah dia gang. Perangkap yang kadang-kadang perangkap sama yang kita tak perasan. Kita dah confused dengan kita punya hukum kita. Dalam sepanjang saya mengajar, sekarang ni memang kan ada pelajar kata, ya betul lah sir, betul. Yang ni tak boleh pisahkan sir, betul, tak nafikan. Tapi nanti bila sir bagi soalan yang sama juga dalam test, dalam kuis kita, bila soalan lebih kurang sama pattern dia, akan ada pelajar yang pergi langgar macam Hanisa kata, dalam exam semua langgar. Nah, dia pergi pisahkan macam tadi. Lepas tu bila dah dapat jawapan, kenapa salah? Lah, sir dah cakap lagi tu tambah tak boleh pecah. Dia mesti darab baru pecah. Rupanya dia masuk perangkap sendiri. So, saya alertkan kepada semua guys, perhatikan balik semula, benda ini tak boleh dipisahkan. Jadi macam mana kita nak buat? Okey, tengok. Ini pattern dia guys, pattern. Soalan ni bukan soalan yang orang kata bersusah. Tak, this is a routine question. Soalan rutin, soalan yang biasa ditanya. Kita kena buat banyak latihan je. Saya tunjukkan dulu, nanti lepas ni kamu pergi cari. Bila kamu nampak log-log yang dipisahkan oleh tambah ataupun tolak, maka kamu gunakan ada beberapa kaedah yang saya akan tunjukkan. Saya tunjukkan 2 kaedah. Kaedah yang pertama guys, bagi perhatian ya. Saya akan kumpulkan yang ada log dengan log dulu. Satu ni sebiar je satu kat situ. So, saya akan pindahkan ni ke sebelah kanan. Dia akan jadi apa? Yang ni stay ya. Log 3 yang dalam kurungan tu stay tau. Tolak tolak benda ni. Tolak, dia akan jadi tolak apa? Log 3x sama dengan 1. Saya baca terbalik lah. Faham Yang ini saya pindahkan ke kanan. Saya pindah ke kanan jadi tolak. Tapi saya baca terbalik sama dengan 1 ke depan. Faham kan? Apa saya katakan? Patutnya sama 1 kat belakang. Kat depan. Tapi saya baca dia kat belakang. Jangan confuse pula ya. Faham. Alhamdulillah. Sekarang ni, nampak guys. Sekarang ni, ini log 3. Ini log 3. 2 log yang dipisahkan oleh tolak, kamu boleh merge dia. Kamu boleh gabungkan dia. Sir, apa maksud sir gabungkan? Mari kita tengok balik semula dalam law kita. Law kita mengatakan kalau darab, ya, dia pisah jadi tambah. Kalau bahagi, pisah jadi tolak. Betul tu. Tapi kalau kita ada 2 log yang berkongsi base yang sama, tambah, kita boleh patah balik jadi darab.
Kalau kita ada dua log yang base dia sama, ya, dipisahkan oleh tolak, kita boleh gabungkan jadi bahagi single log. Faham tak single log dengan kita punya ada dua log yang saya tunjukkan? Ya, betul lah tu, alhamdulillah. Okey. Jadi kita perhatikan dekat sini, base yang sama, kita boleh gabunglah guys. Kalau tolak gabung jadi apa? Kalau tolak gabung jadi bahagi. Maksudnya dia akan gabungkan kedua-dua ini menjadi single log 3 dalam kurungan bahagikan dia ya. So x plus 6 overkan dengan x. So this is the lognya law yang you dah apply. Baru betul. Allah Akbar, nak jatuh pula. Ya, baru betul. Ya. Okey, jadi guys, bila sampai ke peringkat sini, ada pelajar yang dia gunakan, sini pun dia wujudkan log 3 juga. Sebab satu ni sama dengan log 10 log AA, log BB, betul tak? Okey. Satu sama dengan apa? Satu sama dengan log. Kalau kata sini bukan satu, sini dengan 2, dia wujudkan log 3 juga kat belakang. Kenapa dia pilih log 3? Kenapa dia tak pilih log 5, log 6? Sebab dia nak compare sama. Sini log 3, sini log 3 lah. Sebab kita faham bahawa log 3 sama dengan 1. Sir, ada cara lain tak? Ada. Sir, kalau Sir tak buat wujudkan log macam ni. Sir gunakan hukum tendang. Masih ingat lagi tak tenang-tenang kita tadi tu? Kita nak main tenang-tenang tadi. Tendang macam mana? Ambil siapa tenang siapa? Of course kita akan tendang. Kita akan ambil 3 ni, tendangkan 1 naik ke atas. Yes, Raudah, thank you. Raudah ni ya. Saya teringat nama Raudah ni, tapi saya teringat Raudah yang ex-student saya. Bukan ex-student lah, memang student lagi lah kan sekarang ni. Kat Sungai Besar, betul ke? Jadi macam ni, 3 tendangkan 1 naik ke atas, jadi 301. Guys. Oh betul lah ya, Raudah Sungai Besar. Dia dulu sekolah sains Sabak Benam, SBPI Sabak Benam ya. Dia tukar ke Sungai Besar. Betul lah tu. Lama tak jumpa dia, rindu pula rasa. X tambah 6 bahagi dengan X. Sampai ke peringkat sini kan, bukan log lagi dah. Bukan indeks lagi dah. Ini adalah proses apa? Ini proses algebra biasa guys. Bahagi pindah jadi darab. So jadi X plus 6 is equal to 3X. Pindahkan X, X equal to 3. Yes, wait. Yes, Anissa, good. So 3X minus dengan X, we got 2X. Bahagikan dengan 2, so X equal to 3. Ataupun saya baca balik X equal to 3 kat sini. Ini jawapan akhir kita. Yes. Siapa bagi jawapan tadi tu sama dengan 3 tadi? Saya nampak ada 2-3 orang jawapan selain daripada haras KGP kita. Haras kita. Haras awal-awal tadi bagi X itu 3 dah. Guys, ada cara lain tak? Kalau kamu gunakan compare tadi pun kamu akan dapat jawapan yang sama. Contohnya log 3. X tambah 6 bahagikan dengan X. Sebelah sini you jadikan log 3 pun sama juga. You compare nanti, you akan dapat X plus 6. Compare kan? Over X is equal to 3. You akan dapat peringkat yang sama juga. Siapa dapat jawapan yang sama? Tolong komen. Ya, saya dapat. Ataupun siapa yang dapat? Ya, saya faham. Sama Hanisa. Good. Dapat Danish. Alhamdulillah. Ya, saya dapat. Alhamdulillah. Ya, siapa yang dah lupa-lupa, jadikan revision balik. Ya, siapa yang tak tahu? Oh, senang je log ni kan? Senang ke susah guys log kita? Dapat. Yeay. Macam mana nak congak macam Haras? Itu kita tanya dengan Haras. Haras congak dia dapat dah. Senang, alhamdulillah. Log senang je. 2 pattern tadi, kalau kamu boleh baca dan kamu boleh faham, kalau saya bagi soalan yang sama 2 pattern tadi, kamu boleh jawab. Saya kata soalan log ni ingat dalam 60% ke kot. 60% lah kamu dah cover untuk log. Kalau kamu betul-betul faham lah. Saya tak congak, saya gunakan lifeline saya. Nak Haras pinjam otak boleh. Jangan guys ya. Albert Einstein otaknya memang disimpan. Ya, bahasa sampai ada isu tu yang dicuri, ditukar otak dan semua. Cuba cari sejarahnya. Sebab Albert Einstein kan. Betul ke? Albert Einstein kan saya rasa kan? Albert Einstein ya. Cuba cari sejarahnya. Terbaca terkejut juga kan. Sampai otak dia rupanya dah sekian lama rupanya otak yang ada dalam simpanan rupanya telah ditukar oleh seorang profesor yang lain untuk kaji otak Albert Einstein tu. Sampai tahap macam tu guys, otak genius. Ya. Berapa ratus tahun, berapa puluh tahun dah, ratus tahun dah ya. Guys, saya nak tarik perhatian dengan kamu juga. Kalau ada setengah pelajar di awal-awal step pun dia dah buat sesuatu yang dia tak tunjukkan pindah ni tau. Apa dia buat? Sebab dia nampak satu ni kan log boleh tukar kepada log 3. Maksudnya di peringkat awal pun dia dah tukarkan siap-siap log 3 sama dengan 1 tambah dengan log 3. Sebab dia nak compare. Alang-alang dah compare saya nak compare terus macam ni lah boleh tak? Boleh. Baik, dua log ni nampak? 2 log yang dipisahkan oleh tambah kan?
Kita boleh gabungkan dia. Sekarang nak darab ke bahagi? Tadi sebabkan tolak, gabung dia jadi bahagi. Sekarang dua log asas yang sama digabungkan menjadi darab. Maka siapa darab siapa? Siapa yang jadi single log? Maka kita akan jadi macam ni. Single log 3 in bracket 3 times x equal to 3x is equal to log 3. Ada pelajar yang suka main potong-potong, tapi saya tak cadangkan potong-potong lah. Kita kata kita compare, so dapat 3x sama dengan x tambah 6. Nah, kamu pindahkan x dapat 2x sama dengan 6. Akhir sekali kamu dapat 6 bahagi 2 dapat 3 juga. Sir, macam lagi senang je, tak main tenang-tenang pun. It's up to you. Your decision. You nak jawab, your decision. Ya. Siapa yang tak terfikir lifeline tu adalah kalkulator je. Nak tengok ke kalkulator macam mana? Sama, markah sama je. Jom kita tengok kalkulator sekejap. Tapi kalkulator bangsawan lah ya. Kalkulator biasa ni kena tukar. Sekejap, saya tunjukkan sekejap. Tunjuk kalkulator sekejap. Jom kita tengok kalkulator sekejap. Kalkulator bangsawan kita ni. Boleh? Macam nak tunjukkan. Okey. Kalkulator ni guys, boleh selesaikan masalah kamu. Okay? Kita tengok sekejap Tadi apa? 1 tambah log. Sebab kalkulator ni dia boleh set log 3. Kalau pakai kalkulator biasa boleh tak? Boleh, nanti kita cuba selesaikan. Dapat tak? Log x sama dengan, pakai sama dengan merah jangan pakai yang bawah ni Kalau pakai yang bawah dia akan jadi error. Nak cek jawapan boleh. Alpha equal to, nampak? Lepas tu log 3 lagi kan. So log asas 3 in bracket x plus 6 ya. So x plus 6. Saya jarang pakai kalkulator yang bangsawan ni. Saya cuba ya. So nampak tak ada soft warna kuning tu? So kamu tekan shift soft. Lepas tu tekan sama dengan. Sabar, kalkulator pun jam. Otak kamu lagi laju. Nah, nampak x sama dengan 3. Inilah lifeline bab kata haras tadi. Patutlah Hanisa, dia mesti geram tu. Baru tulis soalan dia dapat jawapan. Alah, saya kalkulator biasa. Okey, mari kita tengok kalkulator biasa boleh tak? Cuma kalkulator biasa ni boleh selesai, tapi cuma kamu kena ada konsep dia lah. Tengok ya. Cuma, okey, sekejap tengok kat screen board. Okey. Yang ini guys, yang ini. Kamu tukar kepada asas 10 sebab kalkulator biasa boleh tukar dalam kalkulator marhain. Jom kita tengok kalkulator marhain. Log 3 tu kita tukar pada asas 10 ya, tengok ya. Sebab macam ni. Harap-harapnya kalkulator tak jam lah. 1 tambah sama juga. 1 tambah dalam kurungan log 3x kan. Kita gunakan macam ni. Saya buka kurungan log 3 tu tukar pada log 10 ya. Log 10 nak pakai ln pun boleh juga. Log 10 x dululah sebab x kekal kat atas. Bahagi dengan log 3. Log 10 3 ya, log 10 3. Okey, tutup dua kurungan sebab saya buka dua kurungan tadi, saya nak bagi instruction untuk 1 tambah tu. Sama dengan pakai alpha sama dengan ni. Sama dengan ni. Jangan pakai sama dengan bawah, dia jadi error nanti, ya. Pakai sama dengan ni. Sama dengan okey, log sekali lagi guys. Log 3 sekali lagi. So log kalau kamu ada kelebihan sikit macam pindah-pindah siap-siap dulu lagi baguslah, lagi simplify kan guna kalkulator ni. Lagi senang pakai je manual. Kalau saya pakai manual je. So saya buka kurungan dulu. Log 10 dulu log 10 yang bracket tadi tu, yang x tambah 6 tu. Log 10 x tambah 6. So x tambah 6. So x alpha x tambah dengan 6 tutup kurungan. Okey, ini dah siap satu kurungan yang pertama. Kita nak bahagikan dengan log 10 3 balik. Okey, so jangan tekan sama dengan ya. Kalau tekan sama dengan out. Ya, kamu buat shift soft, nampak ada soft kat ni. Tekan 2 kali, shift soft. Kalkulator ni kena tekan 2 kali, shift soft 2 kali. Sabar sekejap. Tekan alpha lepas tu calculate. Tekan shift calculate 2 kali sebab soft tu. Sabar. Harap-harap kalkulator ni, kalau tak dia jam terus dia tak bagi jawapan lah. Sebab complicated sangat, kamu kena tukar kepada yang lebih simple lah. Macam tu. Calculator hang, yes, calculator hang. Otak kita lagi laju. Can't solve. Otak kalkulator tak boleh nak beat kalkulator jawapan kita. Silap-silap kamu dah buat solution, kamu dapat jawapan dulu daripada kalkulator. Kalkulator tengah fikir je, dia tengah proses. Kita sabar sekejap. Kalau lama sangat kita cancel je. Kalau cancel sangat hari ni kita nampak alamak kalkulator bangsawan ni mudahkan kerja kita. Silap-silap kita tekan balik semula kalkulator ni, lagi laju dia. Log 3 ni. Dah lah boleh log 3. Lepas tu X pula. Kalkulator ni bagi jawapan dulu guys. Sir, wajib ke beli kalkulator ni? Terpulang masing-masing lah. Kalau sir tak wajib kan. Tapi kalau rasa kamu memang nak mengharap pada kalkulator, terpulang. Tapi nak A+ bukan syarat di kalkulator bangsawan.
Ada pelajar yang hanya gunakan kalkulator biasa boleh dapat A+ juga. Siapa tu? Sir lah. Kau tekan sama dengan kamu dapat jawapan X sama dengan 3. Kalkulator mahal. Tak. Kalkulator tak mahal pun. Kalkulator ni sekarang dah jatuh, dulu 100 lebih lah. Sekarang ni kalkulator ni dalam, saya ingat dalam 72 kot. Ya. Okey, sudah. Kalkulator tu stress kot, PKP. Boleh jadi juga tu, saya setuju juga Dewi. Ya. Okey, so guys, AC kan je lah dia. Ataupun kamu kena simplify dia sikit kot. Tak apalah. So nanti kalau nak simplify tu, kat Shopee 50 lebih pun betul ya. Okey, so guys, kita tengok balik semula kepada kita punya screen kita. Yes, dekat Shopee tu 50 lebih, berhati-hati ya. Berhati-hati. Tengok jap kat kamera jap. Saya kongsikan sesuatu boleh. Kalau dekat Shopee tu yang 50 lebih, bahaya tau. Kalau ori daripada Casio ni, mana handphone saya? Tolong ambil jap handphone jap. Kalau saya kongsi sikit dengan kamu ya. Kamu beli kat ori dekat Casio ataupun kedai buku. Biasa kedai buku tak kena scam lah. Kamu boleh dapat yang ori tu dalam harga sekarang ni dah jatuh dah 70 lebih. Saya bukan promote Casio guys ya. Kamu nak pakai pattern apa terpulang pada kamu. Tapi saya dapat kesempatan untuk bersama dengan salah satu distributor dalam Malaysia. Tahun lepas saya ada engage. Kalau saya pun perasan dekat IG Methane 49, saya ada buka satu slot. Lebih kurang ramai dekat 300 orang ke 400 orang pelajar yang join untuk dengar taklimat daripada Casio. Dia bukan Casio, dia daripada, sekejap ya, saya tengok balik semula. Dia Casio tak ada dalam Malaysia. Dia hanya ada satu dia distributor dalam Malaysia yang bernama, sebab tu kat kotak kamu dia akan nampak main distributor. Siapa nampak main distributor tu dia lah tu. Sekejap saya tengok balik apa nama dia ya, saya lupa lah. Tak, nama dia saya ingat, nama company dia. Dia approach dengan saya lah, tunjuk untuk buat ni, boleh buka tak dekat skrin jap. Ini masa sesi kita lah dengan dia punya ini Casio punya orang lah ni. Nak tunjuk phone tak boleh lah, lagi kamu pakai WhatsApp dengan dia payah juga. Yang ini masa dia approach lah. Jap. Apa nama company dia Cuba tengah-tengah fikir jap. Tengah ni balik. Ini yang ori lah. Kamu boleh pakai yang online punya pun boleh juga. Ini yang link yang saya buat hari tu lah. Yang ramai pelajar dekat 400-500 orang join tu. 2 hari kita buat. Alamak, saya dah lupa lah nama company dia. Astaghfirullahalazim. Apa nama company dia? Saya lupa lah. Nantilah saya ingat balik. Bukan, apa yang saya nak beritahu dengan kamu. Sebab masa kita tengah buat live tu. Ini sebenarnya ada info nak beritahu dengan kamu ni. Masa kita tengah buat live, tiba-tiba ada seorang pelajar yang terus tanya tau. Dia kata sebab orang tu ajar scan QR code, dia tak ada scan QR code. Bila dia check balik, rupanya dia beli kat Shopee murah 50 lebih, rupanya tak ori daripada, dia bukan ori daripada Casio. Olympia tu tak apa, memang original lah brand dia. Dia tulis Casio juga, tetapi bukan ori daripada Casio. Tu berhati-hati beli Shopee. Tapi kan, kesian dia. Tetapi kan, bila kita tanya balik dengan orang yang tu, dia kata apa? Dia kata sebenarnya function dia semua sama. Cuma scan tu je tak boleh. Maksudnya, orang yang beli kat Shopee tu, dia dapat function semua sama. Kalau nasib baik dapat function sama, tak apalah. Tiba-tiba dapat tu function dia, probability distribution, table Z-score, bagi jawapan yang berbeza. Masak kita dalam exam. Okay guys, tak payahlah kita panjangkan cerita. Tapi cerita dia sekarang, kita nak tengok bahagian log. Betul, kalkulator ni ada QR code tau. Betul, ada QR code. Betul. Ya. Okey guys, mungkin soalan yang terakhir guys. Okey. Oh, lama baru 2 soalan Okey, tak apa. Kita selesaikan soalan yang ketiga. Kita terus bincangkan ya. Bila kita tengok soalan ni guys, kita nampak tolak. Kita boleh gabungkan. Tolak boleh gabung jadi apa? Tolak boleh gabung jadi bahagi. Haras dah bagi jawapan dah. Bukan X Haras, M. Tolak boleh gabung jadi bahagi. Tapi masalah kita, sebab asas dia tak sama, tak boleh suka hati bahagi. Kamu boleh buat apa? Ada 2 cara. Cara yang pertama, macam saya kata, pakai tukarkan log kita. Guys, nak tukarkan log, nak tukar 2 pergi kepada 4, ataupun 4 tukar kepada 2. Yang mana satu? 2 tukar kepada 4, ataupun 4 tukar kepada 2. 4 jadi 2. Haras ni kan, squarekan 2 tu. Yes, boleh. 4 ni tukar. Biasakan untuk turunkan asas yang lebih besar kepada asas yang rendah. Jangan naikkan 2 kepada 4. Melainkan you gunakan teknik yang saya kata kuasa 2 tu. Yang tu boleh. Kalau tak, kamu jam Sekali jadi square root tu. Kamu akan tengok lah apa nombor ya. Jadi maksudnya,
Ya, kita akan buat apa? Kita akan buat log 2M tolak dengan, okey, tukar log nak pakai asas berapa? Nak pakai asas 10 boleh? Tak boleh. Sebab kita tengah main dengan asas 2. Main macam tu. Ya, kita tengah main asas 2. Atas tu 8. Guys, 8 tu kamu boleh tukar kepada base 2. 2 kuasa berapa? 2 kuasa berapa? 2 kuasa 3. Yang bawah pula 4. 4 turun ke bawah. Maka 4 tu juga sama dengan 2 kuasa 2. Guys, sama dengan apa? 5 per 2. Guys, saya ingat yang ni tak perlu gabungkan dia. So, dia jadi apa? Log 2M tolak 3 pindah depan. Log 2 sama dengan 1. 3 darab 1. Bawah pula 2 tendang ke depan. 2 darab log 2 sama dengan 1. Tengah 2. Sama dengan 5 per 2. Boleh? Ya? Tak payah bergabung. Pindah sebelah kanan. Maka yang tinggal log 2M. Sama dengan 5 per 2 tambah dengan 3 per 2. 5 tambah 3, 8 per 2. 8 per 2 sama dengan berapa? 8 per 2 sama dengan 4. Sampai ke sini nak buat apa guys? Nak wujudkan log 2 pun boleh. Naikkan 4. Log 2M sama dengan log 2 kuasa 4. Boleh? Maka bandingkan dia. M sama dengan apa? 2 kuasa 4. M sama dengan apa? M sama dengan 16. Alamak saya rasa nak pakai tendang lah. Nak pakai tendang? Boleh. Kalau nak pakai tendang daripada sini tadi. Daripada sini ya. Log 2M sama dengan 5 per 2 tambah 3 per 2 sama dengan 4. Pakai tendang lagi senang. Siapa tendang siapa? 2 tendang 4 naik ke atas. Maka yang tinggal M sama dengan 2 kuasa 4. So M sama dengan a number 16. Tetap dapat jawapan yang sah. Dapat jawapan yang sama. Dapat jawapan yang sama. Kan? Guys, kita cerita ni memanglah kadang-kadang ambil 10 minit, 15 minit. Tapi kalau kamu buat diam-diam, sebenarnya kalau kamu dah pakar, kita mengajar, biasa proses mengajar macam ni guys. Kadang-kadang pergi 10 minit, tak adalah laju je nak tunjuk apa benda yang kita nak mengajar. Kita tunjuk step by step. Ya. Bila kamu buat sendiri, janganlah ambil sampai 10-15 minit. Tu masak guys. Ini soalan ni biasanya 2 markah je. Bila 2 markah soalan ni, paling tinggi 3 ke 4 minit je kamu kena spend. Kita tunjuk cara yang lain. Guys, ada satu lagi cara guys. Soalan nombor 4. Haris dapat jawapan dah. Saya dah tunjuk tadi. Padu Haris. Saya tengah selesai soalan atas, dia dapat yang bawah dulu geng. Oh yalah, betul lah. 2 kuasa 5 ya. 2 kuasa 5 sama dengan ya, boleh. Tak apa, dia gunakan konsep tendang tu. Okey guys. Saya tunjukkan dekat sini juga, log 2 ni boleh tukar kepada log 4 tapi jangan pakai konsep bahagi-bahagi. Kalau kamu nak jadikan, dia akan jadi macam ni. 2 kuasa 2, M pun nak kena kuasa 2 juga. Okey? Boleh. So tolak akan dengan apa? Log 4, 8 sama dengan 5 per 2. Boleh? Okey, so sekarang ni log 4 M kuasa 2 tolak log 4. Boleh gabung tak sekarang guys? Boleh gabung tak sekarang? Asas yang sama. Kita dipisahkan oleh tolak. Kita gabung jadi apa gang? Boleh gabung? Kita gabung jadi apa? Boleh gabung jadi bahagi. Good. So, kita akan jadikan sebagai log 4. Siapa bahagi siapa? M square over 8 is equal to 5 over 2. Sampai ke peringkat sini, kamu nak tendang boleh, nak wujudkan log 4 kat belakang pun boleh. Lepas tu naik ke atas, terpulang pada kamu. Tapi saya suka pakai tendang. Siapa tendang siapa? Maka M kuasa 2 per 8 stay. 4 akan tendang siapa? 4 akan tendang semua 5 per 2 ke atas. Kuasa 5 per 2 tu, kamu boleh selesai guna kalkulator pun boleh. Ataupun kalau nak pakai manual, dia juga sama dengan apa? 2 kuasa 5, 32. Sekejap. Punca kuasa 2 kuasa 5. Betul lah 32. Dapat 32. Macam mana guys? Macam mana saya dapat terus? Sebab 4 kuasa 1 per 2, saya asingkan siap-siap kuasa dengan 5. Nampak? 5 per 2 saya asingkan. 4 kuasa 1 per 2 juga sebenarnya adalah punca kuasa 4. Punca kuasa 2 bagi 4. So, sama dengan 2 kuasa 5. Faham tak? Saya dapat terus 32 sebelah sini dulu. Kalau rasa kamu confused, sebelah kanan tu kamu boleh terus tekan kalkulator 4 kuasa 5 per 2. Naikkan 8. So, M kuasa 2 sama dengan 32. Saya nampak sesuatu lah guys. 32, 2 kuasa 5 kan. 8 pindah jadi darab. Darab dengan 8. 8 kan 2 kuasa 3. Guys, 2 kuasa 5 darab 2 kuasa 3. Boleh gabung tak? Boleh. Asas yang sama darab. Kuasa boleh buat apa? Kuasa boleh tambah. Maka 2 kuasa 8. Sabar. Sebenarnya tak perlu pun benda ni. Sebenarnya tak perlu pun. Boleh jugalah. Boleh juga. Okay. So, M kuasa 2 pindah jadi apa? Jadi punca kuasa 2. Punca kuasa 2 juga kuasa sama dengan apa? Kuasa 1 per 2.
Mungkin tunjuk complicated sikit, tapi kamu boleh selesai cara kamu. Maka selesaikan 8 darab 1/2 sama dengan 2/4, yang mana juga sama dengan 16. Kamu tetap akan dapat jawapan yang sama. Okey, para pelajar yang dikasihi sekalian, so yang Haras dah dapat soalan nombor 4, sebenarnya simple je. Kita pakai tendang. So tinggalkan 32, K tendang 5 naik ke atas, so jadi K kuasa 5. Kan? Jadi 32, hasil apa? 2 kuasa 5. Maka K kuasa 5. Sebabkan kuasa sama, maka kita bandingkan K kata sama dengan 2. So inilah soalan trial guys. Soalan trial SBP 2010 kalau tak salah ataupun soalan trial negeri Selangor. Salah satulah saya ambil daripada soalan tu, ya. Okey, baik guys. Kalau darab dan punca terus boleh kan? Kalau darab lepas tu puncakan terus. Boleh? Contohnya dekat sini. Saya nak ambil darab lepas tu punca kuasa 2. Boleh? You ambil 32 darabkan dengan 8. 32 darab 8 sama dengan 24, 256 lah. 256 lah. So kamu punca kuasa 2, kamu dapat tetap sama dengan 16 juga. Lagi senang. Boleh juga. Dapat full mark juga. Jangan risau. Okey? So macam mana guys? Nak screenshot? Boleh screenshot? Silakan. Dipersilakan. You nak screenshot? Yeay, okey, sekarang ni saya nak tanya dengan kamu, log senang ke susah guys? Log dah nampak senang ke ataupun masih susah? Log senang ke susah? Buat kita dah susah dia, susah. Okey, senang sangat, alhamdulillah. Log senang, nampak cahaya. Yes, nampak cahaya, senang. Cikgu, saya nak buat sesuatu untuk sebagai terima kasih. Alamak, tak nampak lah. Tolong jap, naik ke atas jap. Ada komen tadi kan, nak buat sesuatu sebagai tanda terima kasih. Nak tengok jap. Log senang untuk ditebang. Okey, naikkan chat dekat atas. Yang ni laptop ni tak nampak. Jap, ada seorang pelajar yang kata sesuatu. Tu kejap. Mana tadi Cikgu, saya nak buat sesuatu untuk sebagai tanda terima kasih mengajar. Kalau tak ada IG bagi kat tele boleh? Boleh. Bagi kat ruangan chatting nanti Harit. Ya, sealu-alukan. Mungkinlah kamu ada idea-idea yang lain ya, sebagai tanda terima kasih nak buat sesuatu. Esok last day tau hari tu ya. You mesti join sesi kita. Janganlah bagi-bagi tanda terima kasih terus tak join. Ya. Tapi kamu boleh share. Nanti kita meeting biasanya lepas habis slot ni, sama ada malam atau pagi, biasanya dia akan buat satu komen lah. Para pelajar sekalian, bagaimana you belajar hari ni? So, faham ke tak faham? Ada 160 orang dalam sesi bersama dengan Sir. Dalam Telegram pun mungkin semua 160, paling tidak pun 150 mesti dalam Telegram. Tapi yang komen biasanya 7 orang, 8 orang, 10 orang, tak apa. Saya baca satu persatu. Hari nanti you boleh masuk dalam tu. Okay? Okay, esok buat lama sikit kot Sir. Last day lah. Esok hari apa ya? Esok hari apa? Rabu malam tak boleh sebab Sir ada soal personal class. Alamak, minta maaf ya. Esok malam Sir tak ada nak buat kelas. Tapi tak apa, insya-Allah nanti dari masa ke semasa kita akan nanti esok Sir announce lah kita ada kelas-kelas kita yang lain-lain, apa program-program kita ya. Ada program kita yang terdekat adalah program kasih hantam. Tapi program kasih hantam tu adalah pada bila ya? Esok boleh buat tak bagi banner kat dia orang? Esok Sir cerita pasal kasih hantam boleh? Esok tim buat banner tunjuk kat dia orang. Kuasa hantam tu adalah pada 19 sampai 23 hari bulan. Kita ada Maths Form 4, kita ada Admaths Form 4, kita ada Maths Form 5, kita ada Admaths Form 5. Tapi program ni adalah program satu hari lah masa cuti sekolah, pagi sampai petang. Berapa harga dia? Memang ada harga lah, tapi harga dia memang tak masuk akal lah, memang murah. Maksudnya berapa harga package semua? Esoklah saya ceritalah, esok ada banner senang sikit ya. Siapa nak join boleh join, siapa yang tak nak join tak ada masalah. You just stay dengan kita. Siapa yang join dia ada benefit sikit lah sebab biasa dalam join program kasih hantam. Siapa yang dah join program kasih hantam? Yang pernah join program kasih hantam, boleh komen sikit tak? Okey, yang join dah program kasih hantam tu boleh komen tak? Kalau saya bagi rate skala 1 hingga 10, self satisfaction, tahap kepuasan kamu 1 hingga 10, berapa you nak bagi? Tu 15 pun ada. 1000 dia bagi, 9 lah 1,000. Okey, tak apa. Yang mana nak join tu, esok saya share dengan kamu. Kalau kata tak nak join pun, tak apa. You boleh just stay dalam Telegram kita. Kita banyak lagi program-program yang kita nak anjurkan sehingga kita punya SPM nanti. Cuma kasih hantam ni dia special sikit. Dia memang ada modul teratur, dia ada recording yang kita akan share dengan you. So, you boleh tengok view balik semula dan sebagainya. Tak apa, esok saya akan share. So, para pelajar dikasihi sekalian, terima kasih banyak-banyak. Program Kasih Gegar 7 hari. Yang mana kita plan dah hampir sebulan dan esoklah kemuncaknya hari terakhir kita. Terima kasih banyak-banyak para pelajar yang join sehingga ke hari ke-6 ni. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Yang mana tag dekat IG saya, terima kasih, saya repost balik semula.
Macam Harit dia nak sebagai tanda terima kasih, dia nak share dekat Telegram channel, dipersilakan ya. Stay tune guys, esok hari yang terakhir kita akan bersama-sama dalam program Kasih Gegar 7 hari ya bersama PTIN Studio. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bye bye.